مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita lagi pada pagi ini untuk berada dalam majlis ilmu. Nak mula dulu tak apa, don't worry. Drive tenang-tenang. Yang pertama sekali, kalau dah on dah, tolong maklumkan di ruangan komen. Pada yang menonton secara online, tolong maklumkan di ruangan komen suara jelas atau tidak. Kalau suara jelas, saya pun baca komen ni. Saya pun baca komen supaya majlis ilmu kita ni tersebar keluar. Yang sedang menonton secara live Facebook, tolong tekan butang share dan tolong maklum di ruangan komen suara jelas ataupun tidak. Admin akan update. Sebab semalam ada sedikit masalah suara lah. Okay. Pada yang buka online di telefon masing-masing sekarang, alang-alang buka tu saya nampak ada yang buka telefon, tolong tekan butang share. Supaya kita yang hadir di sini, mungkin ada yang biasa dengar online di masjid. Jadi tolong buka sekejap, tolong tekan butang share. Lepas tu, tu bunyi suara tu, suara clear Jelas? Lepas tu, tutuplah telefon, letak bawah. Jangan pula duduk dalam dewan tengok online. Yang menonton online, tolong komen, suara jelas ke tak? Tolong bagi tahu suara okey tak? Ini di antara hikmah COVID. Hikmah COVID okey, lulus suara jelas beres. Terima kasih di program-program dakwah dan kuliah secara online begitu hidup dan meriah. Kita yang dapat hadir, cuma orang yang hadir ke masjid ni, pahala dia lebih lagi lah, insya-Allah. Yang tak dapat hadir ke masjid, mungkin ada yang dah mula bekerja, masuk office, atau ada yang uzur, tak dapat nak datang ke masjid, insya-Allah pahalanya tetap berjalan. Dia tengok secara online, dinilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pergi berperang dalam perang Tabuk. Perang Tabuk, Tabuk ni jauh sikit dari Madinah. Musim panas. Perjalanannya jauh pergi perang Tabuk. Dalam perjalanan balik dari perang Tabuk, naik turun bukit. Naik bukit, turun lembah, naik lagi, turun lagi. Masa tengah naik turun bukit itu, Rasulullah paling ke arah sahabat. Rasulullah berkata, adanya orang, mereka ni dalam perjalanan balik dari perang, mereka berada di Madinah. Setiap kali kita naik turun bukit, mereka mendapat pahala yang sama dengan kita. Mereka nak sangat hadir perang, tetapi mereka terhalang disebabkan uzur. Maknanya, ada orang yang kita duduk kat Dewan Auditorium ini, dapat dengar kuliah dengan selesa, dapat tidur dengan lena. Maknanya selesanya kita ni. Ada juga jemaah yang sekarang berada di rumah. Mereka nak sangat hadir, tapi tak sihat, sakit kaki, go out. Tak sihat hari ni ataupun kenderaannya rosak. Dia nak datang, Allah tak dapat nak datang. Tengok online je lah.
insya-Allah mereka ini dapat pahala sebagaimana kita juga yang hadir. Mereka nak sangat hadir tetapi terhalang disebabkan uzur. Tolong ingat hadis ni. Tapi siapa yang dapat pahala sama dengan yang hadir? Siapa? Orang yang nak sangat hadir, selalu hadir, tapi sekarang uzur, tak dapat hadir. Jelas? Ada satu lagi hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, adanya orang yang dia istiqamah buat satu amalan, tiba-tiba dia musafir ataupun dia sakit, dia tetap dapat amalan yang dia selalu buat itu. Dua hadis ni jelas tak mana ni? Yang pertama, Nabi kata, setiap kali kita naik turun bukit, ada orang berada di Madinah, tak naik turun bukit pun, mereka dapat pahala sama. Sebab apa? Nak sangat hadir, tapi terhalang disebabkan apa tadi? Uzur. Satu hadis. Hadis yang kedua, ada orang yang istiqamah amal sesuatu ketika sehat dan ketika dia bermukim, tiba-tiba dia musafir ataupun dia sakit, dia tak boleh buat dah apa yang dia selalu buat. Pahalanya tetap dapat. Maksud saya sebut dua hadis ni, saya nak ajak para jemaah sekarang, okey, sekarang kita sedang sehat, kita tak musafir, kita buatlah perkara ni, hadir majlis ilmu ataupun salat duha ataupun buat apa amalan. La qaddarallah, kita tak nak, tapi when it happens, bila berlakulah masa akan datang, kita uzur, kita yang tak dapat datang, moga-moga pada saat itu kita tetap dapat pahala yang kita buat sekarang. Jadi sekarang buat masa sihat ni. Sebagaimana orang yang istiqamah sebelum Covid dulu. Sebelum datang Covid, ada orang istiqamah datang kuliah. Memang ada wajah-wajah yang saya cam. Lalu datang kat kuliah kat bilik seminar kan. Tiba-tiba datang Covid, tak boleh datang masjid. Bukan kita yang uzur. Masa tu masjid uzur. Gitulah maksudnya. Maksudnya terpaksa stop program. Kita yang selalu datang dah sebelum ini, moga-moga termasuk dalam dua hadis yang saya baca tadi. Maknanya kita di rumah teringat, Allah, lamanya aku tak pergi masjid, lamanya tak dengar kuliah, naknya pergi. Tapi mudarat lebih besar yang menyebabkan tak boleh buat program. Moga-moga pada saat itu pahala kita berjalan. Dia ginilah, macam orang pencen. Macam orang pencen. Ada orang pencen sini? Masuk tak dalam akaun? Alhamdulillah. Masuk kan? Okey. Masa kita muda dulu, sekarang muda juga. Sekarang cuma tak berapa muda sikit lah. Masa kita sehat, masa kita muda dulu kan, all the way kita kerja. Kerja. Sekarang dah pencen. Masuk tak dalam akaun? Alhamdulillah. Ya, say Alhamdulillah. Begitu juga dengan pencen ibadah. Masa sehat, masa tak musafir, masa boleh buat, kita istiqamah dulu. Ya Allah, moga-moga aku dapatlah. Kita pun tak tahu suatu hari nanti apakah ujian yang akan datang pada kita. Masa aku sihat ni aku nak buat dulu. Pada ketika itu, kalaulah Allah uji, maka kita harap pencen pahala kita berjalan insya-Allah. Petah lagi majlis-majlis ilmu yang dianjurkan ini, subhanallah, dua orang panel kita sebut. Maulana Helmi sebut, Ustaz Muhammad bin Abdullah sebut, kualiti ibadah adalah berdasarkan apa? Berdasarkan, siapa boleh jawab? Saya bagi air sebotol. Ikhlas, istiqamah, apa? Ilmu. Kualiti ibadah adalah berdasarkan ilmu. Bahkan dengan ilmu kita boleh skor pahala. Contoh, satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar nak pergi sembahyang subuh.
Masa Rasulullah nak keluar sembahyang subuh, isteri baginda dah duduk atas sejadah dah. Isteri Rasulullah duduk atas sejadah. Saya lupa nama masa tu. Maimunah, Juwairiyah. Masya Allah. Juwairiyah. Rasulullah tengok Juwairiyah duduk atas sejadah. Rasulullah pun keluar pergi masjid. Main subuh. Jadi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selepas main subuh, Rasulullah akan duduk dengan para sahabat. Kalau bahasa kita bagi tazkirah, dan ada kalanya sahabat tanya soalan ataupun sahabat bermimpi, Rasulullah tafsirkan mimpi. Rasulullah duduk. Duduk selesai semua. Bila selesai, waktu duha. Waktu duha baru Rasulullah balik ke rumah. Tak payah tengok situ, tengok sini. Nak pakai mic je. Dah faham? Okey, mic. Yang nak tanya tu, ambil mic sini, bagi. Apa benda tadi tak ingat dah? Rasulullah di masjid, jawab soalan para sahabat, tazkirah. Sehingga waktu duha. Bila waktu duha, Rasulullah pun balik ke rumah. Bila balik, Juwairiyah masih lagi duduk atas sejadah. Hebat isteri Rasulullah kan? Waktu duha, daripada sebelum subuh sampai ke duha, duduk atas sejadah. Duduk berzikir lagi. Kalau kita, mungkin juga duduk lagi atas sejadah, reply WhatsApp. Dah lah Ustaz. Okey, tapi nak beritahunya, zikir Juwairiyah daripada sebelum subuh sehingga waktu duha. Situ Rasulullah kata, wahai Juwairiyah, kamu duduk di situ dari tadi sampai sekarang zikir? Ya, kata Juwairiyah. Lalu Rasulullah sebut satu ungkapan. Ini nak beritahu, dengan ilmu boleh skor, bukan skor A, skor pahala. Rasulullah kata, wahai Juwairiyah, wahai isteriku, aku ada membaca satu zikir yang aku ulang 3 kali, 4 rangkap zikir aku ulang 3 kali. Pahalanya yang aku ulang 3 kali itu menyamai pahala zikirmu dari subuh tadi sehingga waktu duha. Aku baca zikir ni 3 kali je, pahala sama banyak. Ini yang kita katakan, dengan ilmu, pahala, kita boleh skor pahala. Gitu. Tak ada ke nak tanya, zikir apa tu Ustaz? Nak tak kalau saya nak share? Nak amal tak? Senang aja zikir tu. Dalam Ma'thurat ada. Siapa tahu zikir tu? Saya tahu. Apa dia? Sebenarnya, saya pernah share zikir ni masa kita kuliah kat Dewan. Poin nak bagi tahu, dengan ilmu, kita boleh skor pahala. Ikut saya ramai-ramai. Apa zikir? Allah, tak ingat dah. Kita yang dalam kepala yang kita ingat, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Hak tu je doa paling ingat sekarang. Kita baca sekali ramai-ramai. Subhanallahi wa bihamdihi. Macam tak makan sahur je. Makan sahur tak gini? Alhamdulillah. Sekali lagi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Sekali lagi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Sekali lagi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Baca berapa kali? Masanya bila? Lepas subuh lah. Kalau kita sembahyang berjamaah di masjid, surau, Ustaz, dah imam tak baca zikir tu macam mana? Kita ikut dulu yang imam baca. Lepas tu imam baca doa, kita aminkan doa. Selepas habis doa, Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih.
Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Moga-moga kita istiqamah. Teringat Nabi beritahu kepada isteri tadi, Juwairiyah. Ingat peristiwa ni, kita pun istiqamah. Tiap-tiap hari. Adalah hari kita terlupa. Moga-moga pahala pun jalan. Ini pencen pahala kita ni. Ini cara. Inilah al-wirdu kita panggil. Wirid. Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Barakallahu fiqh. Ya, alhamdulillah. Singgah sarapan kat mana? Ya Allah. Pengalaman saya dengan Datuk Izhar, seorang yang sangat pancua dan menepati masa. Kalau terlambat, beliau akan maklumkan. Dan memang beliau maklum awal pada saya. Wish dia sampai sini 8.55. Tapi ada aksiden tengah jalan, dia call saya pukul 8.20 tadi. Kau beritahu, Allah, ikut plan 8.55 ni. Tapi sampai sebab ada jalan jam kat depan. Bagus puji ni belanja lunch. Belanja makan tengah hari. Atuk pegang ni sikit, Atuk. Untuk suara. Untuk pecek itu. Bawah sikit. Baik. Alhamdulillah. Atuk Izhar bersama kita datang dari jauh. Dari UKM. Alhamdulillah. Untuk berkongsi. Yang kita tadi mukadimah lah. Kita intro. Alhamdulillah. Jadi saya tak nak rugi masa. Tajuk kita nak bincang pada pagi ini, yang tadi tu zikir doa tadi, insya-Allah moga-moga kita istiqamah amalkan. Sekarang ni kita masuk pada halaqah Ramadan masjid negeri kita, dan insya-Allah tajuk kita pada pagi ini apa dia tajuk? Kelebihan memberi. Dah. Alhamdulillah. Moga-moga ada manfaatnya, dan insya-Allah Datuk kita bentuk macam forum juga secara santai-santai, santau-santau. Jadi Datuk mulakan dulu mukadimah kita dalam 10 minit. Lepas tu kalau ada para jemaah kita nak tanya soalan, kita buka soalan. Mudah kita bincang-bincanglah sekitar sehingga pukul 10 suku lah, insya-Allah. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati sahabat saya Ustaz Said Nur Hisham, ahli jawatankuasa, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pertama sekali saya minta maaf lah ya, terlambat kerana tak dapat dielakkan. Bila tadi tengok jam mengejut, Waze pun jadi pening tadi. Daripada Bangi tu dia elok jalan 8.55 sampai, tiba-tiba stuck. Dia suruh masuk ke Puchong. Aku yang peliknya, dia masuk balik jalan yang sama. Waze pun sudah pening. Rupanya accident. Tapi tak apa tuan-tuan yang sekalian, apa yang penting kita cuba mempunyai niat yang terbaik untuk melakukan ibadah, khususnya di bulan Ramadan yang mulia ini. Yang keduanya, saya minta maaf lah kalau saya bercakap ada batuk-batuk sikit. Batuk saya dah lama dan saya negatif, jangan risau. Saya negatif, kesan daripada long COVID. Saya kena COVID akhir Februari, akhir pada 3 Mac. Dia punya gatal tekak tu masih sampai hari ni. Saya rasa dah ramai orang bagi tips, suruh makan itu, makan ini. Semua dah saya makan. Sampaikan beli ubat yang sembuh kat dalam tekak pun. Dah tak tahu nak buat apa dah. So sekarang ni saya berserahlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma doktor pesan, dia kata kalau boleh nak cepat sihat Ustaz, 2 bulan jangan bercakap. 2 bulan tak bercakap, habis marah, habis semua jemaah. Masa kena COVID 4 hari tak pergi kuliah pun, 4 hari, 4 program batal di Kelantan pun orang minta ganti. Macam mana tuan-tuan kalau 2 bulan? Tuan-tuan yang kasih sekalian, Allah Ta'ala sebut
Dalam surah Isra ayat 29. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik wala tabsutha kull bastat. Fataq'uda maluman mahsura. Allah maklum kepada kita, tuan-tuan. Kita ni jangan terlalu kedekut hidup kita ni. Ayat ni cukup cantik. Allah tak suruh kita ini terlalu kedekut. Tak boleh. Bila kau kedekut, apa yang kamu akan dapat? Adakah duit kita semua duit kita? Tak. Tak ada satu pun yang kita puja sebenarnya. Allah bagi pinjam je. Tu Allah kata jangan kedekut. Katakanlah, saya dapat bonus ni, katanya dapat bonus penjawat awam RM500 hari raya. Oh. Adakah kita ingat kita punya? Belum tentu, bang. Na'udzubillah. Ada orang dapat je masuk akaun top 500. Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala bagi rezeki. Elok nak keluar, nak pergi bau minyak kereta sebab nak balik kampung. Na'udzubillah. Langgar kereta orang. Langgar kereta orang. 500 yang masuk tadi maknanya bukan masuk ke poket kita. Ia masuk ke poket siapa? Pomen. Pomen pula tak tahulah sama ada Islam atau bukan Islam. Yang penting ia bukan milik kita. Jadi maknanya, tuan-tuan, kenapa perlu kita kedekut? Nampak? Duit yang masuk dalam poket ni Ustaz Said pun belum tentu milik dia. Masuk 500, balik rumah isteri ambil. Isteri ambil. Alhamdulillah. Bang, susu tak ada, itu tak ada. Maknanya milik siapa? Milik Maidin. Betul tak? Maknanya bukan milik kita. So apa yang kita nak kedekut sangat? Itu sebabnya Allah Ta'ala kata bagi sebelum datang ajal. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Hebatnya Allah bagi perumpamaan. Engkau bagi sekarang masa hidup. Lepas mati tak ada dah. Ingat anak nak bagi ke untuk kita? Tuan-tuan ingat anak nak bagi tak? Saya uruskan, bukan uruskan jenazah. Saya uruskan isu kematian ni, harta-harta. Saya tak buat, tapi saya tolong bantu bagi kawan-kawan, saya tolong kira-kirakan, saya bagi kepada pakar undang-undang dia. Pakar undang-undang harta. Tuan-tuan, ayah tak pergi haji lagi, mak tak pergi haji lagi. Kalau ikut tabung haji, kalau kita pergi pakai muassasah, berapa kena ada dalam akaun? Berapa? 10. Itu modal pergi. 5,000 kena ada dalam akaun. Kalau mati ke apa semua, kena ada pakai duit tu. Mudah-mudah cerita, 15,000 lah dalam akaun tu. Tabung haji akan pegang 2,000. Kalau berlaku kematian apa semua, mereka akan ambil daripada duit tu. Tuan-tuan, 15,000 kita sepatut simpan untuk pergi haji. Tapi bila mati, tuan-tuan, anak-anak tak pakai, tak bagi 15,000 tu kepada tabung haji untuk badal haji. Tak ada. Dia akan cari yang paling murah. Berapa paling murah? 1,500. Okey, yang ini aku ambil. Bila sampai 1,500, tuan-tuan ingat, orang yang dapat, yang jadi wakil bapak kita tu, dia akan buat macam kita buat ke? Tak sama, bang. Saya bawa orang haji, Ustaz Syed bawa orang haji. Betul, Ustaz? Yeah. Dekat Mina, dekat Arafah, kita boleh tengok orang yang buat dengan harga 10,000 dengan orang buat 1,500. Boleh beza, bang. Nampak? Kita tak boleh nak marah kat dia, sebab itulah bayaran dia. Itu sebab Nabi kata, "I'ti kulladzi haqqin haqqah." Bagi orang tu hak dia. Masih hidup. Saya pernah dekat Arafah, saya tegur seorang budak Indonesia. Kita bawa jemaah. Saya pergi pakai package. Package masa tu dalam 45 ke 68. Saya duduk, jemaah semua duduk. Lepas tu tengok ada budak. Budak tu saya kenal. Dia ni tukang masak. Tukang masak kepada travel tu. Time Arafah, tuan-tuan, kita buat apa time Arafah? Semua pakai doa, kan? Yang lelaki, yang perempuan, jemaah, tua, muda, semua menangis. Tuan-tuan, tak ada orang tak menangis. Saya yang pergi pun nangis. Yang selalu pergi, nangis. Yang jadi khatib masa tu, tak ingat saya. Ustaz apa? Ustaz Salahuddin rasanya. Khatib. Dia cakap 2 patah, kita menangis. 2 patah, kita menangis. Arafah. Budak tu tahu sekali, duduk belakang sekali lah. Satu.
Lepas habis khutbah, kita semayang, jamak apa semua, lepas tu kita buat apa? Kita pakat bertebaran untuk berdoa. Nah, yang suami isteri duduk. Tu yang saya tegur juga orang perempuan tu, orang suami tu. Dia doa dekat depan Arafah. Dia tepi saya dengan isteri saya kat sana. Mak mertua saya. Dia doa apa? Allahumma rzuqni zaujatan salihatan saniyatan ya mujibat da'wat. Bini kat tepi, amin, nangis bini dia. Aku tu hebat betul. Kita tengah doa, tengok sebelah. Hebat dia doa ni. Maksud apa doa tu? Tu hebat tu. Lepas habis saya tak tanya terus. Sembang-sembang. Bang, tadi doa apa? Orang Kedah. Tu dah, Tok Guru bagi. Tok Guru kata baca dekat Arafah. Baca 2, 3, 4 kali. Tahu tak mana apa? Tak tahu. Apa makna dia? Ya Allah, kau bagikan aku isteri solehah nombor 2. Ya mujibat da'wat, wahai Tuhan yang maha menerima. Tengok. Bini tak tahu. Amin. Wah, Ustaz, saya baca bini tak tahu. Bini dah amin dah. Itu selamat tuan-tuan. Itu sebab orang perempuan, apa yang suami doakan, kau kena faham apa makna dia. Itu sebab orang perempuan ramai datang usrah. Sekarang tak boleh lah. Bunyi zaujatan salihatan saniyatan. Sahih tu. Zaujatan ni kena tanya balik. Lepas tu habis tu saya pun tengok ada budak Indonesia yang saya kenal ni duduk dekat tepi, dekat tiang-tiang tepi tu isap okok. Isap okok. Saya kata, "Bapak, kenapa duduk di sini berdoa? Kamu kan wakil telah dibayar." "Waduh Pak Ustaz, bayarnya 1.500. Maka ini haji 1.500." Enggak sama macam yang 15.000. Yang duduk baca doa itu 10.000. Ini 1.500. Ya Pak, sudah. Pun isap-isap lagi. Aku kata, badutlah. Pun masuk dalam bilik. Tapi nak bagi tahu, anak dibagi tak 15.000? Tak. Itu sebab nak pergi sekarang. Itu sebab nak infak sekarang. Sebab itu Allah kata, mereka akan minta dengan Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Aku nak bersedekah kalau aku dapat hidup balik. Lepas tu baru nak jadi orang soleh. Sia-sialah, mati dah sampai. Itu sebabnya Allah kata jangan terlalu kedekut dan jangan pula terlalu boros. Ada orang dia infak fi sabilillah, hantar ke Syria, hantar Palestin, hantar itu, hantar ini. Rupa-rupanya tuan-tuan, anak isteri tak makan. Allah. Anak isteri tak makan, anak tak minum, anak nak belajar tak bagi, pakaian anak pun tak boleh, tak bagi. Itu dah berlampau sangat. Sebab apa? Sebab dia lebihkan kepada yang sunat, dia terlupa perkara wajib. Ini yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi sebagai fiqh al-awlawiyat, fiqh keutamaan. So kita kena tahu mana hak isteri, mana hak anak-anak, mana hak orang fakir miskin. Cantik kan? Dalam bab faraid pun Allah bagi mim ba'di wasiyatin au dain. Sebelum harta itu diagih-agihkan, 1/3 mesti untuk wasiat kalau ada. Tak boleh lebih. Fasulusu kathirun, kata Nabi SAW. 1/3 tu pun dah banyak dah. Cukup. Yang lain semua bagi ahli keluarga. Jadi itu sebab tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita jangan terlalu kedekut dan jangan terlalu boros sampai peringkat yang wajib kita terlupa. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, maafkan saya kalau ada salah dan silap. Itu sebagai mukadimah berhubung tentang infak, berhubung tentang kedekut. Semua tu telah dibincangkan oleh ulama dengan begitu jelas sekali. Saya ni sampai terlupa pakai songkok. Tak apa. Patut aku rasa sejuk kepala ni. Tak apa, Datuk, tak apa. Allah. Itu kalut ni pasal. Itu bonda-bonda tak mengantuk hari ni sebab tak pakai songkok. Tu. Pengantuk, Kanjur tolong bawa turun air sikit pada Datuk batuk ni. Dia kira darurat lah. Okey, bila kita sebut bab infak, sebut senang, sedekah. Tapi tu, hati kita ni rasa kadang satu sayang. Satu lagi, dia mari bimbang. Ish, aku ada duit ni, nanti aku sedekah. Nanti nak kena beli ubat, nanti anak perlu, nanti isteri nak guna, nanti rumah bocor pula. Nanti dululah. Kadang-kadang dalam akaun ada berjuta. Nak bagilah. Dia cek dulu dalam beg duit. Pastikan yang RM1.
dan Allah Ta'ala sebut wa tuhibbunal mala hubban jamma. Manusia ni memang kamu suka, kamu sayang pada harta, sayang sangat. Macam mana kita nak latih jiwa kita untuk jadi mudah nak bersedekah ni? Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, nak ajar diri kita suka kepada infak ni, kena ada mujahadah. Dia mujahadah ni semua benda. Nak datang kuliah ni pun mujahadah. Nak datang ni, Allah, kalau aku duduk kat rumah lagi best. Baring-baring terus tidur. Sini datang tidur dalam duduk. Buat apa? Betul tak? Ni panggil mujahadah. Ada aircon free pula. Tuan-tuan, sebenarnya ada beberapa perkara yang perlu kita faham. Pertama, kena faham nafsu. Iblis tak ada, jin tak ada. Jin kafir. Apa nama syaitan tak ada, semua kena belenggu. Tapi nafsu yang belajar 11 tahun tu di-apply masa Ramadan. Inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu mengajak kepada buat benda yang tak baik. Tuan-tuan, nak cakap senang. Tu sebabnya saya takut Allah tanya saya, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kau cakap tapi kau tak buat? Benda inilah yang ditegur, yang dipesan oleh almarhum Tok Guru Dr. Harundin kepada saya suatu ketika dulu. Mula-mula dulu, tuan-tuan. Saya ingat lagi. Masa tu saya ambil Darusshifa. Saya dah ambil Darusshifa dia untuk makluman, saya umum siap-siap, saya ambil untuk amal diri saja. Bukannya untuk berubat. Dia jangan pula yang terdaftar suruh ubat orang pula. Saya memang tak berubat orang. Nak berubat, cari Ustaz Fauzi Mustafa atau Ustaz Syarhan. Itu memang kerja dia Ghostbuster. Saya kalau kerja yang tu tak buat kerja lain. Kita bagilah tugas-tugas lain. Jadi masa minum dengan Tok Guru kata apa? Hantar Syekh, kalau nak murah rezeki, jangan lupa infak kepada masjid. Masya Allah. Hantar Ustaz Syekh. Hantar Ustaz. Bila hantar bagi Syekh, tak pernah kurang daripada rezeki hantar. Ya Allah. Ana alhamdulillah Allah bagi dah. Tu masa meninggal dunia, orang kata dia buat masjid, dia bagi masjid tu, dia buat tu, dia bayar elektrik, dia bayar tu. Lepas dia meninggal, saya dah tahu lama lah dia cerita. Sebab lepas Darusshifa tu kita minum kat bawah. Tuan-tuan, start daripada tu saya balik, saya cuba buat. Saya fikir macam mana aku nak buat? Nak lawan tu, nak lawan. Memang betul, bila kita nak buat bukan senang, tapi kita kena istiqamah. Tapi alhamdulillah berjaya. Kita masa tu gaji kecil, jumpa dengan kawan-kawan 2, 3, 4 orang. Apa kata kalau kita pakat? Alhamdulillah kita bagi kepada surau ni, kita bayar dia punya elektrik. Bayar elektrik. Tok Guru Datuk Harundin dia ada bayar elektrik. Dia banyak masjid dia bagi. Dia bagi masjid bulanan untuk bayar elektrik. Ya Allah. Sampai meninggal dunia, tuan-tuan. Itu amalan dia. Tuan-tuan, saya pun carilah satu surau yang kita kenal. Cakap dengan kawan-kawan, surau ni dia bagi tahu dia punya kos dalam 250 elektrik. Masa tu tahun 2005. 250 lebih kurang. Apa kata kalau kita pakat-pakat? Kawan tu kata, okey, ada 2 orang kawan saya. 2 orang kawan saya, pensyarah lah. Okey, saya bagi 50. Maknanya saya bagi berapa? Aku bagi 150. Dan sebab saya mencadang, so saya kena buat lah. Betul tak? Takkan saya kata kau kena bagi lebih sikit kan, kau tua, tak. Sebab saya cadang, saya kena bagi lebih. So saya buat lah. Tuan-tuan, alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah kurangkan rezeki kami. Alhamdulillah. 2 orang yang buat dengan saya tu, sekarang dia buat kat masjid dia pula, dekat kampung dia. Sekarang 2-2, alhamdulillah semuanya dah successful. Yang ketiga? Alhamdulillah, yang ketiga. Alhamdulillah macam inilah saya kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah, rezeki bertambah je. Tengok. Sampai orang kata setiap TV muka engkau. Sungguh, pagi tadi awal-awal subuh orang TV dah hantar dah. Ada kat TV Hijrah. Itu rakaman dulu baru ni. Saya kata alhamdulillah. Dah daripada 2007 sampai sekarang, semua TV masih ambil. Sampai Ustaz Syed pun tanya, apa istimewa kau ni? Mana saya tahu, bukan aku rasuah geng TV tu. Jealous kita. Tak jealous, kau pun banyak juga. Tapi nak bagi tahu, ada je rezeki. Habis program tu ada program. Habis program apa? Ada je. Tuan-tuan. Sebenarnya, datang daripada situ. Kena ambil. Jadi apa tip pertama?
Kena sentiasa mengambil nasihat daripada orang yang suka infak. Dia panggil environment. Buat. Tapi dulu 250, masa tu tak ada aircon. Sekarang ada aircon bang, dah naik. Masih lagi ada. Terpaksalah tambah. Adalah rezeki Allah bagi. Masya-Allah. Tapi sampai hari ni jemaah surau tak tahu yang tim saya bayar. Dia tahu habis. Cuma bendahari dia tahu. Bendahari kena tahu lah. Sebab dia nak tahu resit kan. Cuma saya bagi tahu pada bendahari, jangan cerita sampailah bila-bila. Yang penting Allah tahu. AJK tahu lah. Apa ni pengurusi, apa nama bendahari. Hatta pengurusi pun tak tahu siapa bayar. Itu kalau boleh buat. Itu yang nasihat Datuk Harudin. Itu yang pertama. Nombor 2, kena lawan. Lawan ni kadang-kadang saya pun diuji. Diuji. Patutlah Allah kata kau berani cakap, kau tak buat. Neraka tempat kamu, kata Allah. Pernah sekali kami dijemput di Johor. Saya, Ustaz Haslin dengan Ustaz Abdullah Khairi. Forum untuk kutip dana masjid baru dah siap. Semua dah ada, cuma aircon tak ada. Mereka perlukan lebih kurang 70,000 untuk tambah aircon. Malam tu alhamdulillah dapat 120,000. Malam tu di Johor. Masjid tu alhamdulillah sekarang dah sukses dah alhamdulillah. Saya ingat lagi. Masa orang ramai tu datang dekat 10,000 orang, kita Ustaz Abdullah Khairi kata apa? Tuan-tuan, kita nak infak, nak dapatkan untuk surau kita ni, nak dapatkan untuk masjid kita ni aircon. Tuan-tuan, kita boleh buat ibadat, kita akan senang, inilah wakaf akhirat. Tuan-tuan, tiba-tiba kita pun umum. Zap. Apa nama budak-budak muda duk kutip. Sekarang ni kutip dia ketok dia pakai tolak-tolak tu Ustaz. Dia tolak belakang masuk kereta lain. Banyak kali dah saya pernah kena, Ustaz Azhar Idrus pernah kena, ramai yang kena. Tu sebab kena ada orang bawa sekarang ni. Dia pakai vest. Ada juga yang tak pakai vest, kutip juga. Astaga, sungguh dia orang ni. Dia tak tahu halal haram langsung, tuan-tuan. Duit orang infak tu duit wakaf. Jadi, bila Ustaz Abdullah Khairi dia panggil, "Ni, budak, mari sini. Aku nak bagi." Nak bagi, kita yang atas ni kena bagi juga. Takkan kita suruh orang bagi, kita tak bagi. Betul tak? Ada kutipan tak? Kalau ada, kita kutip tak? Yeah. Tak ada, alhamdulillah. Contoh yang berlaku tadi, orang tu naik, Ustaz lah bawa keluar duit. Saya pun buka beg. Beg ni. Buka-buka, ada 100 dengan ada RM10. Tuan-tuan. Cakap sedap 100 lah. Masa time nak bagi, pegang. Tengok 100 dan 10 saja. Macam mana ni? Saya nak ambil 50, tak ada 50. Asal niat asal 50. Sekarang dah bertukar asal 100 dan 10. Pegang. Cepat betul bang. Sabarlah bang. Janganlah. Saya pun pegang. Pegang 100. Pegang 100, masa tu masjid saya dekat Bukit Mahkota nak siap. Tengah buat, ada sikit-sikit lagi. Pegang dia, puk. Innan nafsala ammaratum bisu. Nafsu, dia lawan. Dia cakap terus. Weh. Masjid engkau pun tak siap. Ni bukan masjid engkau, ni masjid kat Johor kot. Bukan kau bukan keturunan Johor. Kau anak Selangor. Lahir Selangor. Makan duit zakat Selangor. Tolong masjid kat rumah kau tu. Padahal kat rumah saya tu memang kita orang tak ada infak dah. Pegang 100 tu. Terus tukar pergi 10. Nampak tak? Nafsu. Nafsu jangan main-main. Nafsu bang. Manusia bukannya malaikat. Nafsu kacau. Ni tengok. Iblis tak ada pun orang tak sembahyang ni. Orang kata, Ustaz, kenapa? Pelik. Patutnya mesti orang tu sembahyang. Ni tak sembahyang. Iblis tak ada. Macam mana dia tahu? Nafsu lah. Saya tukar 10. Bila tukar 10, budak dah datang dah. Hati pula lawan. Ni panggil nafsul ammarah. Tadi, lawamah. Nafsul lawamah macam pegang. Kau ustaz kot. Takkan 10. Kena lawan. Kita kena lawan. Mental kena tegas bang. Macam mana kita menghadapi orang perempuan. Macam itulah mental kita. Dah, betul. Aduh, main dengan perempuan ya.
Pegang tu, bila dah sampai tu, lawan. Kata, Masya Allah, aku kena lawan. Pak, pegang tak tengok dah. Malam. Allahu Akbar, masuk dalam akaun. Masuk dalam gantung. Tak ke B masuk duit dia tu. Allahu Akbar. Mic ada kat tepi. Bunyi lah tak ke B. Ustaz Allah tengok. Oh, Ustaz Allah. Dia tak tahu apa yang berlaku. Ustaz Aslin terus tak bagi apa. Dia tak bawa duit. Ustaz Aslin. Aku ingat lagi. Sebab dia tak bawa duit. Memang ni semua terkejut. Terkejut semua. Masuk je budak tu pergi. Aku tengok dalam akaun. Dalam beg ni. Baik. Mana 10? Rupanya aku dah bagi 110. Sampai tak nak lawan tu, kita terpegang dua-dua tau. Dia melekat. Pak bagi dua-dua. Tuan-tuan, nafsu. Itu sebabnya kita kena lawan. Apa-apa pun kena lawan. Baru kita akan jadi munfiq. Pemberi. Nombor 3, tuan-tuan yang dikasih sekalian, kita kena ada duit. You all nak, ada orang cakap, dia kata kita ni orang Islam tak payah kaya. Tak betul. Tak betul. Orang Islam kita ni makan apa yang ada. Kita nak kaya di akhirat. Bang, macam mana kau nak kaya akhirat kalau kau tak ada kekayaan di dunia? Betul tak? Kalau tidak, Allah tak sebut. Hampir 2/3 dalam Al-Quran berkaitan tentang infak, tentang zakat, tentang wakaf, tentang kekayaan daripada pemberian. Lan tadalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ayat tu sampaikan Abu Talhah bagi satu telaga yang dinamakan Bi'ruha. Hari ni ada dekat Mekah. Dekat Madinah. Dekat pintu 25 ke 24. Tuan-tuan bayangkan sampai peringkat tu. Maknanya Allah suruh kita kaya. Bila Allah kata banyakkan pemberian, dalam Quran dia panggil metod jaza. Dia panggil, Allah sebut ta'birul jaza dalilun ala at-talab. Bila Allah sebut apa ganjaran dia, apa yang kamu akan dapat daripada perbuatan ini, itu tandanya Allah suruh kita buat benda tu. Betul tak? Maknanya Allah cerita tentang kebahagiaan orang yang memberi, hebatnya orang memberi, maknanya Allah suruh kita banyakkan infak. Bila banyakkan infak, macam mana nak infak? Kamu kena kaya. Itu sebabnya kita orang Islam kena kaya. Kita orang Islam kena hasilkan produk-produk yang berkualiti dan halal. Hari ini kita sedang usaha nak dapatkan ubat-ubatan yang halal juga. Vaksin yang halal. Itu tanggungjawab kita sama-sama lah. Tapi proses kena ada usaha. Ini panggil jihad. Jihad ekonomi, jihad perubatan, jihad halal, jihad produk halal dan macam-macam lagi. Bila orang Islam kaya, tuan-tuan, insya-Allah infak itu akan ada bersama dengan kita. 10 orang yang Allah sebut asyrul mubasyirina fil jannah, tuan-tuan, 6 ke 7 orangnya adalah jutawan. Maka jadilah jutawan dunia agar kita jadi jutawan akhirat. Macam mana nak infak? Kita kena ada duit. Bila kita ada duit, insya-Allah kita akan mudah memberi. Wallahu a'lam. Masya-Allah, yang bagaimana pepatah Arab sebut faqidus syai' la yu'ti. Seseorang yang tidak memiliki sesuatu, dia tak boleh nak memberi sesuatu tu. Datuk sebut tentang infak tadi. Subhanallah, kita dengar nasihat daripada almarhum Tuan Guru Harundin, dan Datuk sendiri dah praktik. Saya memang bersaksi lah. Datuk Izhan ni memang dia suka belanja kawan-kawan. Kalau kita pergi ke Bangi, bagi tahu, makan tengah hari dia settlekan. Subhanallah. Lepas tu Datuk murah rezeki. Moga-moga bertambah berkat rezeki insya-Allah. Bila Datuk sebut tentang masjid tadi, sedikit pengalaman saya terlibat kutipan dana untuk bina masjid di Beranang. Di Beranang, dia orang buat kempen. Bermula bulan 10 tahun 2020, masa tengah Covid tu. Tahun 2020, bulan 10 tu, dia kata, Ustaz, kita nak kutip dana, nak buat iklan sikit. Duit ada 4.6 juta yang ada dah masa tu. Saya tanya, dah target nak kumpul berapa? 20 juta. Jadi 4.6, nak cukup 20. Saya kata, dalam masa berapa lama? Setahun. Jadi nak tambah berapa? 15.4 juta lagi. Saya kata, kita cubalah buat.
bermula bulan 10 tahun 2020, subhanallah, pada bulan 10 tahun 2021, duit terkumpul 19 juta lebih. Sikit lagi nak cukup 20 juta. Subhanallah. Menunjukkan bahawa masyarakat Malaysia kita ni sangat berinfak, khususnya berkenaan dengan masjid. Masyarakat cukup-cukup bersungguh melakukannya. Dan bahawa ni memang cukup dah lah 20 juta tu. Achieve dah target. Subhanallah. Ada seorang cikgu pencen. Guru besar. Pencen yang panggil PTM dia boleh tak? Graduity. Apa? Graduity. Immunity. Graduity. Graduity. Dia dapat 200,000. Biasanya orang dapat 200,000 tu pergi melancong, renovate chicken cabinet. Jadi dia bagi seketul 200,000. Allahu Akbar. Oh, kita dengar apa? Amazing. Dan ada seorang penderma Cina mu'alaf. Dia ni Cina dari Ipoh, pergi belajar buat degree di Kelantan tahun 2004 dulu. Masuk Islam, sempat rapat dengan almarhum Tok Guni Aziz di Kelantan dulu. Habis belajar universiti, dia buat bisnes. Sekarang ni dia buat bisnes lah. Dia infak lebih pada 200,000 ni. Agak-agak berapa? 1 juta. Allah. Saya duduk dengan dia, saya kata 1 juta ni berapa biji kosong? Saya tanya dia. 1 million. Dan rupanya bukan masjid pertama yang dia bagi. Saudara Hafiz Hiu. Hafiz Hiu. Subhanallah. Tapi memang sale bisnes dia tahun 2020 tu, masa Covid tu, naik. Naik sale. Subhanallah, Allah Ta'ala bagi rezeki. Dan ada seorang lagi, dia infak, dia kata saya bagi tak banyak. Saya bagi RM2. Dia bagi RM2. Tetapi setiap hari, dia buat standing instruction, transfer account tu, standing instruction, every day RM2. Allahu Akbar. Saya kata kalau yang jenis macam ni, confirm lah dapat doa malaikat tu setiap pagi. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Malaikat doa. Pelbagai. Ada seorang pakcik ni, dia WhatsApp saya. Saya dulu pernah duduk kat Ceras, duduk kuliah kat satu surau. Lama pakcik ni WhatsApp kat saya, jemaah surau WhatsApp. Ustaz, saya nak sumbang jugalah ke masjid tu. Saya kata boleh pakcik. Inilah ambil nombor akaun, pakcik bagi direct lah ke masjid. Tak payahlah bagi kat saya, bagi direct, saya bagi nombor akaun. Okey Ustaz. Sekejap lagi dia send, saya dah transfer Ustaz, 10,000. Terkejut juga saya, 10,000. Pakcik mana ni, tengok balik besar profil. Tengok kat telefon lah. Tengok balik muka profil dia. Dah kita 7 tahun lepas duduk sana. Tengok balik. Ni pakcik yang jual santan ni. Saya WhatsApp dia. Cik, pakcik yang niaga santan tu ke? Allah Ustaz, takkan tak ingat dah saya. Saya terduduk. Memang kecil je kedai dia. Niaga santan. Saya cerita kat isteri saya. Kata ni pakcik yang niaga santan ke 10,000. Dah abang tu duduk kempen-kempen dah transfer ke belum? Ya. Allah Akbar, kita pun transfer dah lah. Tapi tak sebanyak pakcik yang jual santan tu. Allah. Dia berinfak tu, orang yang dia bersungguh, orang yang Allah pilih. Dan banyak sedikit, itu nombor 2. Apa yang penting? Infak. Kerja sama. Yang penting ikhlas. Datuk mungkin Datuk Izhan ni dia ada banyak kenalan. Insan-insan, orang-orang bisnes yang mungkin Datuk kenal, ada pengalaman. Yang dia orang tu memang terbukti. Yang dia infak dan Allah bagi rezeki yang berganda-ganda. Mungkin Datuk boleh share sebagai inspirasi pada kita. Dan sebelum Datuk share, saya nak minta tolong sahabat-sahabat yang menonton online, tolong tekan butang share dulu. Tolong tekan butang share. Yang tekan dah butang share, tulis kat ruangan komen dan share. Supaya kita menjadi ejen untuk menyebarkan majlis-majlis ilmu. Mungkin kita share, ada friend kita menonton, dia pun jadi infak, kita kongsi-kongsi pahala insya-Allah. Silakan Datuk. Terima kasih Ustaz Said. Tuan-tuan dan puan, memang ada pengalaman baru sangat baru ni. Ya. Masa banjir besar di negeri Selangor.
Saya Alhamdulillah daripada awal banjir sampai akhir banjir saya tak masuk pejabat. UKM. Kebetulan pula masa tu Menteri dan juga Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, Datuk Prof. Ikhwan Turiman, dia kata pensyarah yang keluar pergi memberi bantuan kepada negeri Selangor dan juga negeri-negeri lain dibenarkan, tak payah masuk pejabat. Sebab masa tu pun belajar online dan pelajar tak boleh belajar sebab ramai pelajar terkandas. Salah seorang daripada yang saya kenal, dia infak. Masa tu kan tuan-tuan, memang duit masuk. Saya rasa kalau masuk kat Mapim tu, dalam tempoh 3 hari saya blast dalam Facebook, Instagram, masuk tak kurang 1.8 juta. Masya Allah. Uish, banyak orang bagi. Hafiz you, antara yang masuk, 10,000. Dia. Patutlah murah rezeki orang tua tu. Ada seorang pula hamba Allah ni, dia bagi berapa tuan-tuan? Dia bagi 500,000. Mop dia bagi. Dia tunjuk saya, Ustaz, Alhamdulillah Ustaz, saya bagi. Kita orang satu grup. 500,000. Hari ni dia bagi, esok dia kata, Ustaz, saya dapat close deal. Bisnes dia sebanyak 50 juta. Ya Allah. Saya termenung. Allah tu, dia kalau dia bagi sungguh. Ya Allah. Tapi kita kena tahu, kena yakin. Ada orang pula, Allah tak bagi macam tu. Ada orang, dia bagi, dia bagi. Tapi tak dapat pun projek. Kau tak dapat projek macam mana? Kau pejabat awam. Ustaz, saya tak dapat projek, Ustaz. Memang kau takkan dapat. Aku pun tak dapat. Kerja penjawat awam, kalau kau dapat 50 juta, jalan ke SPRM. Mana boleh dapat? Kita ada tanggungjawab. Kita penjawat awam ada dia punya limit dia. Bukan tak boleh kaya. Kalau nak kaya, kau berhenti jadi penjawat awam, bisnes macam orang tua ni. Ni Alhamdulillah Allah bagi rezeki kat dia. Saya tahu orang baik. Pemurah ni tuan-tuan. Dia kata saya pemurah. Dia pun pemurah juga. Saya datang ke Shah Alam ni, mesti confirm dia belanja punya. Hari ni nak makan tak tengah hari ni. Pecah rahsia. Tapi tuan-tuan, percayalah. Allah ni, kata Imam Al-Ghazali, kalau Allah nak ganti, dia ada 3 cara ganti. Pertama, yu'tikallah alal fawr. Allah bagi direct macam kawan saya tadi. Allah. Dia tu memang jutawan, dia memang businessman. Allahu Akbar. Dia bagi dapat terus. Dia bagi dapat terus. On the spot. On the spot. Baru ni dia bawa orang pergi umrah. Dia bawa 10 orang pergi umrah, semua package yang harga RM15,000 seorang. Dia punya staff dia yang susah-susah dia bawa semua. 10 orang. Semua naik business class. Tuan-tuan, dia sampai Mekah, sampai Madinah, baru masuk Raudah 2 kali. Dia WhatsApp dalam grup, ya Allah. Dia main apa? Dia main macam kripto, tak kripto tu lah. Dia untung 30% daripada 2.5 juta yang dilaburkan. Dia kata balik modal balik semua yang aku tampung pergi umrah. Ya Allah. Tuan-tuan, ini orang yang jenis Allah bagi direct. Allah bagi cash. Contoh, dia belanja orang pagi ni, malam ada orang belanja lagi. Tengok. Tu rezeki tu. Contoh saya pernah sekali makan dekat warung bawah pokok. Tapi kalau dia datang saya tak bawa bawah pokok, dia tak makan bawah pokok orang tua ni. Dia tambah orang Ustaz Asli ni kan, jenis naik velfire semua ni, dia orang duduk dalam aircon, kita bawa aircon. Saya suka makan bawah pokok sebab cepat. Kita kalau makan bayar sendiri bawah pokok. Kalau datuk kita cari tempat mahal lah. Saya masa kita pergi, tuan-tuan, bayangkan kita pergi, student-student dengan staff sokongan dekat UKM makan. Adalah dekat 5 orang makan. So bila saya datang makan dengan isteri, bawah pokok tu, sebab dia punya masak sedap. Dia macam nasi kak wok tu. Sedap lah, sedap. Murah dan laju, cepat, panas. Itu yang paling penting. Saya yang penting bersih apa semua, itu yang paling penting. Saya pun makan.
Dia orang, Ustaz, makan kat bawah pokok. Oh, sedap. Sedap saya makan. Okey. Bila nak balik, saya makan dan saya cepat keluar. Takkan kita dah orang kenal kita. Takkan kita tak bayar, kan? Saya cakap kat kakak tu, Kak, bayar semua tu satu meja tu. Bayar. Allah berapa kan? RM8 kalilah 7 orang. Masa makan tu 7 orang. Taklah mahal sangat. Bayar. Balik, tak ada apa. Malam tu saya ada tetamu. Tetamu saya CEO Zakat Kedah. And the gang. Datang. So kita orang bawa lah. Pergi makan. Makan nasi Arab. Tuan-tuan tahulah makan nasi Arab ni kan. Mana ada nasi Arab murah. Dia satu plate tu pun dekat RM50. Tapi okey, kita memang nak belanja dia orang. Dia orang tu ambil ni. Okey, tak ada masalah. Masa nak pergi bayar, saya cakap dengan orang Arab tu, berapa bil? Wallah dafa'. Orang tu cakap apa tau? Saya boleh anggarkan makan tu mungkin dalam RM500. Dengan kaki ayam pula dah. Kaki kambingnya, dengan itunya, dengan ini, dengan air pula. Kan? Saya kata, siapa bayar? Man dafa'. Dia cakap Arab. Man dafa'. Wallah, ma'rifah. Aku tak tahu. Dia datang, dia kata kira kena meja tu. Tuan-tuan, pagi saya belanja orang makan. Petang orang belanja saya makan pula. Bukan belanja saya lah, belanja kawan-kawan saya makan. Saya pula rasa, tadi aku belanja murah je, yang ni mahal ni. Allah bagi afdal minna. Tu yang pertama, Allah bagi direct. Jangan pula nanti kan ada pula kata, Ustaz, saya dah belanja Ustaz. Tak dapat apa pun, tak ada orang belanja saya. Geng masjid pun tak belanja. Ustaz ni nipu betul. Janganlah tuan-tuan, jangan, sabarlah. Buat tenang. Bukan semua orang akan dapat benda yang sama. Betul tak? Ada orang dia dapat rezeki A. Kita tak dapat. Kawan-kawan saya, lebih 10 orang, kahwin 2, 3. Apa yang saya mampu cakap? Takkan saya kata, kenapa dia boleh, kenapa aku tak boleh? Rezeki beza-beza, kata suami isteri saya. Tak ada harapan. Kalau dia jawab macam tu, tak ada lah, habis lah. Gelap masa depan aku. Dia kata rezeki orang tak sama. Abel dapat hotline, dia orang Kelantan. Abel hotline, dia orang dapat hotline. Rezeki dia. Cuba Abel tengok sayang-sayang Abel 10 orang tu. Kepala bubuh belakang rambut. Rambut jatuh habis ke? Oh ya ke? Sampai ke situ dia tengok rambut kawan-kawan saya tu. Orang perempuan, detail. Rezeki tak sama. Saya kata sabar. Kata Imam Ghazali yang kedua. Ajjalallah ila akhir umrih. Allah bagi, tapi Allah lambatkan pemberian itu. Allah bagi kat siapa? Allah bagi dekat kita tetapi lambat. Lambat. Ada orang dia kaya di akhir umur. Ada orang dia tak kaya tapi anak-anak dia nampak kaya depan mata dia. Isteri mudah depan mata dia. Allah lambatkan bagi kepada orang lain. Bagi kepada kita tapi lambat. Contoh, kita bayar minyak. Kita tolong orang. Saya pernah berlaku dekat Maybank Kajang. Saya nak pergi ambil duit. Pusing, tak ada parking. Jadi jaga tu nampak. Dia nampak. Sebab kita buka tingkap kan. Tengok tak ada parking. Payah parking Kajang ni. Sebab cek saya kat situ. Lepas tu dia kata, Ustaz saya parking ke? Parking payah Ustaz ni. Tak apa, Ustaz letak tepi ni. Tak tu saya jaga. Tak apa ke tepi? Ustaz, kawasan ni saya jaga. Betul juga. Kita tengok setiap orang ada dia punya jawatan dia. So kita kena hormat jawatan jaga dia kat kawasan tu. Saya kata, okey saya letak. Tapi kunci tak bagi kat saya. Dia suruh bagi kunci. Saya pun bagi kunci. Pergi masuk, ambil duit apa semua, keluar. Kejap je ambil duit, keluar. Bila keluar tuan-tuan, takkan tak bagi apa-apa, betul tak? Pergi hotel pun tip RM5, RM10, RM50. Takkan tak bagi apa-apa, ni orang baik kot. Ni bukan hotel. Dia dah tolong jaga, mudahkan kerja kita. Saya pun ambil lah RM50 nak bagi kat dia. Ustaz, jangan, saya tak mau. Saya nak Ustaz doakan saja. Ya Allah. Doa apa tu? Doakan anak saya dapat kerja. Anak saya nak temu duga minggu depan, Ustaz. Ya Allah. Saya nak doa Ustaz je. Macam tadi dia datang. Pak Gad tu sampai-sampai. Ustaz, upah saya Ustaz 1 je. Selfie. Tu Pak Gad dia.
Nak selfie, saya nak tunjuk kat isteri saya. Selfie lah aku tadi kat luar tu. Dah kita lambat. Tapi sebab menghargai Pak Gad, dia tolong buka semua pokon tu. Pokon pula dah. Kon tu kan. Dia nak selfie. Selfie lah. Apa senyum. Itu yang hadir ni pun nak selfie kat hari ni dia. Tapi tuan-tuan, sungguh dia nak selfie pula. Dia nak suruh doa. Saya pun doa depan dia. Lepas tu 50 tetap saya masukkan poket dia juga. Masya-Allah. Masuk juga. Ustaz saya tak nak, ustaz tak apa. Tak apa. Saya dah tunaikan tanggungjawab. Haji nak doa, saya dah doa. Hajat. Ni hajat saya, ambil lah sikit. Tolong doakan saya pula. Ya Allah. Semoga ustaz murah rezeki ustaz. Murah rezeki ustaz. Jaga bang, RM50 besar tu. Saya pun keluar. Tak ada apa. Malam saya mengajar dekat surah Al-Kausar. Bawa kereta kelisa saya tu. Sebab isteri saya bawa kereta tu sebelum ni. Minyak tak ada. Minyak. Orang perempuan ni dia tahu bawa saja. Dia tak tahu mana lubang minyak tu. Confused betul. Aku kata sudah orang tua ni, dia tak bawa minyak. Nak balik tak sempat. Masa balik, saya parking, ambil duit. Nak pergi bayar RM50. Keluar, tengok ada motor kat belakang. Motor. Saya tu minta maaf. Allah bang, minta maaf bang. Saya ingatkan tak ada orang ni. Bila abang takut saya dah terambil. Kalau kepala macam-macam fikir, tak nampak orang dah parking motor, nak bawa minyak, kita pergi duduk kat situ juga. Takut saya salah. Bang, minta maaf bang. Saya takut saya ambil tempat abang. Tak apa, saya ke depan pula. Ustaz. Memang saya berhenti kat belakang ustaz. Kenapa? Saya nak bayarkan kereta ustaz. Dia pakai kad, tak payah pakai duit. Tengok 50. Oh, rezeki tuan. Berkat doa isteri yang tinggal kosong minyak tu. Berkat doa dia. Berkat tolong isteri. Kadang-kadang tuan-tuan, benda ni miracle lah. Allah lambatkan. Dia tak bagi kat kita, tapi dia bagi kat kereta isteri saya. Semua tu Allah bagi. Allah lambatkan. Ada Allah bagi masa di hujung-hujung hayat barulah dapat rezeki. Ni saya balik Kelantan rumah mak mertua. Orang susah tuan. Keluarga susah. Ada sepupu pada mak saya tu. Mak mertua saya. Mak mertua mak saya lah. Bayangkan tuan-tuan, dia kata kerajaan negeri Kelantan ambil tanah dia tu. Tanah tu tanah pusaka, tuan-tuan tahu. Hampir dekat 2 juta. Dia dapat duit tu, makcik tu meninggal dunia. Tengok. Dia tak dapat rasa, tapi anak-anak dia rasa. Allah tu maha kaya. Dilambatkan. Tapi makcik ni antara yang suka infak. Dia ambil anak-anak dia yang tak ada rumah, duduk dengan dia. Ya Allah. Sedih saya. Saya masa mak saya cerita, saya nangis. Saya kata, Allahu Akbar. 2 juta bang. Seorang petani dapat 2 juta. Jangan kata 2 juta. Dapat 200,000 pun besar bagi makcik-makcik. Betul tak? Pakcik-pakcik yang duduk kampung. Dia 2 juta. Duduk sekejap, dia meninggal dunia. Anak-anak dapat merasai duit itu untuk beli rumah dekat Kelantan. Tuan-tuan, tu nikmat. Allah lambatkan. Nombor 3, akharallah ba'da mamati. Allah lambatkan pemberian itu selepas dia mati. Ya Allah. Siapa? Contoh, Datuk Yusuf Haslam. Dia cerita menangis dia tuan-tuan. Saya dengan dia sama-sama jadi duta zakat. Zakat wilayah. Walaupun saya orang Selangor, saya jadi duta juga untuk wilayah. Banyak sangat. Kedah pun saya, Pulau Pinang pun saya. Tu orang rumah risau. Kenapa awak sangat banyak negeri awak pergi? Aduh, susah juga gitu. Nak menjawab payah orang perempuan ni. Soalan dia kalahkan ASP tu. Tapi tuan-tuan, dia kata apa? Ustaz, mak saya duduk rumah dia, alhamdulillah rumah dia besar. Rumah Datuk Yusuf Haslam ni besar. Dia tepi apa bukit. Mak dia duduk dekat tiang, ada satu tiang, dia cerita ada tiang tempat main tenis, dia duduk tengok atas. So bapak engkau tak merasa sebab dia cerita. Bapak kau tak merasa apa yang bapak kau infak dulu, bapak kau tak merasa semua ni Kau yang merasa, cucu-cucu aku yang merasa. Tuan-tuan, bapak dia 200 dia gaji sebulan. Tapi 200 tu mak dia bagi tahu jangan ambil RM5 daripada 200. Yang lain kau nak ambil. Bapak dia pesan siap-siap, jangan ambil RM5 tu. RM5 adalah zakat dia. Zakat pendapatan dia. Tuan-tuan, dia meninggal miskin, tetapi anak-anak, cucu-cucu milioner. Allah lambatkan pemberian ba'da mamati, selepas dia meninggal dunia. Itu sebabnya tuan-tuan,
percayalah Allah akan bagi cepat atau lambat saja. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Datuk, ada penonton online kita, dia kata dia tengok Datuk dengar cerita Datuk tentang bayar bil air surau. Anak dia pun sama-sama ajak mama cari nak bayar bil air surau. Moga-moga Yasmin sembuh dari penyakit, insya-Allah. Masya-Allah. Dengar Datuk share tadi. Saya tertarik sangat bila Datuk kata ulur duit pada Pak Gad, cleaner. Inilah orang-orang yang sangat appreciate kalau kita bagi. Saya duk buat kempen daripada musim Covid hari itu kepada orang yang order makanan, Food Panda, Grab Food. Kadang-kadang dia hantar makan tengah hari kita tu. Dia hantar makan tengah hari, dia sarapan pun dengan air mineral je sebotol. Hantar nasi kita bau tom yam lagi, ayam, kambing, ikan. Kita bagi RM10 kat dia tu. Allah banyak ni ban, terima kasih ban. Murah rezeki abang. Doa dia, on the spot dia doa tu. Kita singgah RNR. Saya pernah singgah RNR, tengok seorang makcik cleaner. Tengok dia, Allah teringat ke arwah mak kita. Pada usia dia tu Allah teringat ke mak. Tapi sebab masa tu ada hajat yang nak ditunaikan dalam tandas. Ada duit dah poket ni, masuk tandas dulu lah, settle urusan dulu. Tangguh, tak apalah, nanti aku bagi masuk tandas. Keluar tandas, tak ada dah makcik tu. Mari teringat ayat yang Datuk baca tadi. Jangan tangguh sedekah. Tapi iyalah kita pun kalau tangguh bahaya juga. Takut terkeluar pula benda nak keluar tu. Jadi Allah kata hilang dah makcik tadi. Lepas. Tapi harap-harap dalam hati, okeylah harap-harap pahala dapat, duit selamat. Gitulah. Maksudnya orang-orang macam ni hargailah. Kita selalu datang masjid negeri. Berapa ramai petugas-petugas. Ada guard, ada imam, ada bilal, ada petugas-petugas yang duduk berkhidmat siang malam untuk masjid negeri. Yang kita datang solat, yang kita datang majlis ilmu. Ulu juga kat dia orang. Dia orang tak minta. Tapi dia orang sangat hargainya. Dan di tempat-tempat lain lah. Datuk, mungkin ada satu lagi yang terakhir lah. Yang terakhir, walaupun hadis ini di peringkat hadis dhaif, tapi kita boleh beramal dengannya. Yang diriwayatkan Rasulullah sebut, dawu mardakum bisadaqat. Rawatilah orang sakitmu dengan bersedekah. Jadi lah pada orang sakit, mungkin Datuk boleh share macam mana? Tak apa ke kalau dia sedekah dengan niat moga Allah sembuhkan penyakit dia, ataupun macam mana proses kaedah tu? Datuk boleh share sikit. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, perkara ini dibincangkan oleh ulama, antaranya Syekh Hasan Habban Nakah dan begitu juga Syekh Abdul Qadir Arnaud. Dia kata apa? Bila Nabi sebut dawu mardakum bisadaqat, darjat hadis tu tak apa, kita serah kepada pakar hadis. Selagi mana ia bukannya maudhu', kita boleh pakai untuk amal. Untuk fatwa, untuk hukum tak boleh. Tapi bila Nabi sebut dawu mardakum bisadaqat, ubati penyakit-penyakit kamu dengan sedekah. Orang-orang yang kamu tahu dia sakit dengan sedekah. Mak ayah sakit, sedekah. Ya Allah, sihatkan mak aku. Mereka menjelaskan macam mana. Sebab ada orang kata, Ustaz, dia sedekah tapi mati, Ustaz. Bukan sebab mati atau hidup. Sebenarnya ada makna tersirat di sebalik itu. Pertama, ubat penyakit tu apa maksud? Penyakit ni jangan difokus pada kalau kanser je. Tak. Penyakit ni banyak. Pertama, bila kau menderma, dia akan ubati sakit dalaman kamu itu, iaitu perasaan sedih. Sebab bila kamu menderma, kamu tengok, oh ada lagi orang yang susah daripada aku. Allah. Aku ni dahlah sakit. Dia dahlah sakit, miskin pula. Aku sakit, ada gaji masuk. Aku sakit, kerajaan tanggung bil hospital.
Aku sakit, tetapi aku ada duit. Dia sakit, tak ada apa. Tengok, dia ubati kita. Tu sebab kata Nabi, la tanzuru ila man huwa a'la. Jangan tengok orang atas lalu, tengok orang bawah. Kita rasa kita susah dah. Tengok bang, ada orang kakak-kakak kan, dia kata, susah Ustaz jual nasi lemak dekat di bawah pokok macam ni, bawah kemah panas Ustaz. Kak, akak bersyukur sebab akak ada kerusi, boleh akak duduk. Akak ada payung untuk berteduh daripada kepanasan. Akak ada pokok yang membantu akak daripada lagi panas. Cuba akak tengok dekat traffic light tu. Berapa ramai anak-anak muda kita menjual buah-buah kan. Memanglah bahaya. Saya tak nafikan bahaya. Sebab ada sahabat-sahabat orang nak nolong, tengah laju dia berhenti tepi gitu je. Orang akan langgar punggu kereta dia. Itu tak betul. Nak beli boleh, tapi bila kita dekat traffic light tak bergerak, merah, buka, siap-siapkan duit. Bawa keluar 10, ambil. Tengok. Dia orang lagi susah. Masa panas, panas. Masa hujan, basah. Kulit ni pakai sunblock pun hitam. Pakailah apa benda, dia akan jadi hitam, panas. Maknanya Allah ubat kita. Kita kata, oh, betul. Susah kita, susah lagi dia. Satu, dia ubati hati kita. Nombor dua, mardah ataupun kesakitan yang kamu hadapi, dia menambahkan a'mal as-salihah litarfa'u darajat. Allah nak bagi kebaikan pada kamu dengan mengangkat darjat. Orang yang banyak infak, itu ubat. Ubat daripada tidak ada amal soleh kepada banyak amal soleh. Tengok, kalau mati sekurang-kurangnya amalan kita dah banyak. Adalah sesuatu yang kita nak tunjuk depan Allah Subhanahu Wa Taala. Dua. Nombor tiga, kata Hasan Haban Nakah, bila disebut oleh Nabi, Dawu ubati penyakit kamu atau penyakit-penyakit yang kamu, orang yang kamu kenal, yang kamu sayang dengan bersedekah, iaitu dia bersedia untuk menghadapi saat kematian. Bukti ya. Atau contoh, akak. Apa nama akak? Rohaya. Akak Rohaya. Katakanlah Ustaz, akak, saya ni doktor. Memang doktor pun, tapi bukan doktor perubatan. Doktor perubatan kalau dia ubat, ada ubat. Dia ada penawar. Saya kalau bagi ubat, jahanam terus. Katakan saya doktor perubatan, saya kata akak sakit gini-gini. Saya pun tengok, oh, cek. Akak, saya tengok result menunjukkan akak ada kanser. Kanser otak. Contoh kak, contoh. Hilang mengantuk kawan tu. Akak, katakanlah akak tahu, doktor kata kena buat pembedahan dalam tempoh terdekat. Ya Allah. Apa akak akan buat pertama sekali? Down to down. Sekarang ni apa akak nak buat? Memang akak dah tak boleh buat apa. Akak kena berdepan dengan benda tu. Apa yang akak nak buat sekarang? Semayang banyak-banyak. Lagi? Doa, sedekah, wakaf. Betul tak? Itu yang berlaku kepada pelakon Syukri Hashim. Bila dia dapat tahu yang dia kanser, masa saya ceramah tu, rupanya menantu dia ada. Menantu kata, betul Ustaz tahu, Ustaz cerita tu. Arwah ni sempat bayar semua hutang. Dia tahu dia kanser prostat. Prostat ke bunda dekat bawah ni lah. Bayar semua hutang. Satu. Duit dia dapat, bayar hutang semua. Lepas tu nombor dua, dia pergi semua rumah jiran-jiran. Minta maaf. Minta maaf ya kalau saya buat salah. Minta maaf. Tengok. Nombor tiga, apa dia buat? Dia belanja orang makan banyak-banyak. Sebab Nabi sebut, at'imut ta'am tadkhulul jannata bisalam. Bila kau banyak memberi, kamu masuk syurga dengan keadaan selamat. Tenang, aman abadi. Tuan-tuan, apa lagi? Dia meninggal dengan keadaan hutang tidak ada. Allah. Tengok. Tu dia, bila kita ada, kita akan berdepan dengan saat kematian. Kita tahu dah kita akan mati. Siti Sarah
almarhumah, kawan saya. Saya antara yang terawal dapat tahu maklumat. Dia call saya pagi, si Syuib. Sampai hari ni sedih dia. Baru ni tadi WhatsApp dia kata, saya tak okey Ustaz, saya tak okey. Tu yang dia keluarkan banyak gambar bini dia tu. Tuan-tuan, kehilangan kan. Itulah sebuah kehilangan. Kadang-kadang masa ada kita tak menghargai. Isteri tanya, sayang saya tak? Tak jawab. Tak jawab. Siap jawab lagi, bab kata Datuk Pala Kamsah. Dah kahwin 20 tahun. Sayang lah tu. Cara jawab tu. Dah kahwin 20 tahun. Sayang lah tu. Macam terpaksa. Kalau sebelum kahwin, sayang, I love you so much. Menggigil jawab so love you tu. Sekarang tak. Masa dah tak ada, baru kita terasa. Dia kata apa? Orang-orang dekat hospital HUKM tu bagi tahu dia sempat infak lagi duit-duit dia. Dia nak ditidurkan ni, dia WhatsApp ke PA dia, bagi banyak ni, bagi banyak ni, bagi banyak ni. Sedekah ni. Nak ditidurkan seakan-akan dia tahu yang dia akan pergi. Allah. Datuk Harudin, sebelum dia berangkat, dia keluarkan hampir RM400,000 untuk selesaikan sebuah masjid wakaf. Anak terkejut. Bah, RM400,000 ni bah. Keluarkan. Dia tanggung semua anak-anak cucu dia pergi US. Seakan-akan dia tahu dia akan pergi. Tuan-tuan, kita tak tahu bila kita akan pergi. Jadi tuan-tuan, buatlah apa yang kita mampu. Itulah saat persediaan kita. Kalau kita ada masa, ada duit, buat. Buat yang terbaik. Wallahualam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak di atas perkongsian Datuk. Moga-moga memberi inspirasi pada kita dan ambillah peluang pada bulan Ramadan dengan niat satu lagi untuk kita mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bagi tahu Rasulullah ni seorang yang banyak bersedekah, tapi bila Ramadan, pada waktu Rasulullah didatangi oleh Jibril untuk tadarus Quran, Ramadan lagilah hebat sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak jawab bila lagi? Cuba sebut sekali lagi. Bila lagi? Kita ni nak bersedekah lebih daripada biasa. Kalau tak Ramadan, cuba jawab Nak sedekah lebih. Kalau tak Ramadan, untuk kita bersedekah masa ada ni. Kalau tak sedekah masa ada ni, bila lagi? Kita buatlah banyak Datuk share tadi dengan kadar masing-masing. Dan yang paling penting juga, jangan lupa ibda' biman ta'ul. Dalam bersedekah, jangan lupa ahli keluarga terdekat kita. Kadang-kadang kita duduk sedekah masjid surau, kakak kita pun yang suami dia baru kena buang kerja, bantulah mereka ini. Adik-beradik, keluarga terdekat, insya-Allah kita dapat dua pahala. Pahala sedekah dan juga pahala silaturahim. Majlis ucapkan jutaan terima kasih pada Fadil Datuk Dr. Izhar, jauh-jauh datang dari UKM sana. Insya-Allah besok akan bersama kita di auditorium ini. Tajuk menarik besok, puasa dan kesihatan. Dr. Rashidi Saidin, pakar perubatan dan nefrologi Hospital Pakar Avicenna Shah Alam. Canggih penganjur masjid negeri kita, yang jawatankuasa yang menganjurkan halaqah Ramadan. Bukan sahaja jemput para asatizah, tapi ada juga jemput doktor pakar. Jadi esok majlis ilmu kita akan bersama Dr. Rashidi Saidin daripada Hospital Avicenna. Bagus. Jadi boleh ready juga soalan-soalan yang berkaitan. Khususnya sebab tajuk kita puasa dan kesihatan. InsyaAllah. Macam tadi saya tengok bagus kehadiran. Sebelum pukul 9 dah sampai. Pun macam itulah besok. Supaya bila doktor sampai besok, kita teruskan majlis kita. Alhamdulillah. Saya ada yang maklumkan sebab sebelum ni saya ada kuliah-kuliah kat Dewan Seminar sana.
Saya selalu duduk bawa habatus sauda, minyak zaitun, madu tu. Ada yang tanya Ustaz bawa tak? Semalam saya tak bawa, dah ada yang tanya tu. Hari ni saya ada bawa dan saya ucap terima kasih kepada yang bagi feedback. Alhamdulillah Ustaz, duduk amal habatus sauda, minyak zaitun tu, bangun pagi yang sakit-sakit lutut, kebas kaki tu dah kurang sangat dah sekarang. Boleh nak terawih laju. Saya kata Alhamdulillah lah. Moga-moga terus istiqamah amal. Yang cerita anak perempuan selepas makan habatus sauda, sekarang bila period, bila uzur dah tak ada dah masalah sesungut tu. Anak perempuan saya okey dah Ustaz, masa period tak ada dah sesungut. Jadi Alhamdulillah lah. Yang masa uzur period tu, sakit perut tu, tak ada dah sekarang dia kata. Alhamdulillah. Semangat dah makcik ni. Tadi nampak tidur. Sesugut bangun terus dia. Bagus makcik Tapi Alhamdulillah lah, itu satisfaction kita. Cuma saya duduk buat tu lama dah. Yang dalam kapsul tu ada yang masa setahun ni orang duduk tanya. Nak pujuk cucu-cucu anak-anak makan susah dalam kapsul. Dan Alhamdulillah setahun dah kami buat yang dalam bentuk sachet, kami campur habatus sauda, campur dengan madu, dengan kurma dan delima supaya rasa dia sedap untuk pujuk. Kanak-kanak ni, anak-anak saya memang sebelum pergi sekolah memang makan lah. Jadi dia buka sachet, dia terus makan. Jadi rasa dia sedap. Yang penting nak suruh amal habatus sauda untuk immune system dia. Dan lepas buat, tahun lepas saya duk buat yang anak-anak ni, mak-mak, bapak-bapak pun minta juga. Senanglah sachet gini Ustaz, letak dalam handbag. Makan masa sahur, dia melawaskan, nak buang tu, dia lancar. Jadi pada yang tanya semalam tu, ada pembantu saya kat luar dewan ni, nanti boleh tengoklah selepas majlis kita. So insya-Allah maklumkan sekali lagi besok ada wakil daripada Hospital Vesina, tajuk kita puasa dan kesihatan. InsyaAllah sama-sama kita hadir esok. Sampai di sini Datuk. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillah.